Oke, selamat pagi, salam sejahtera semua. Apa khabar semua anak-anak pelajar sekalian? Jadi hari ini kita akan belajar lagi satu yang baru. Oke, tajuk sambungan daripada minggu lepas, iaitu tajuknya ialah sekarang pendidikan moral bidang 5 unit 2 bahagian 2, masih awal lagi. Tajuknya ialah individu lokal. Ya, seperti yang minggu lepas kita sambung, ini adalah bahagian kedua. Oke, mungkin juga bahagian terakhir. Untuk unit 2 bahagian 2 ya. Okey. Individu lokal. Apakah yang dimaksudkan? Masih ingat lagi apakah yang dimaksudkan individu lokal? Individu lokal bermaksud seseorang yang mampu berdaya saing pada peringkat global, peringkat dunia, tetapi berakar umbi atau berpegang teguh pada jati diri lokal, tempatan, iaitu tempat tumpah darah sendiri, tempat lahir, itu lokal, tempatan. Jadi global, kita tak boleh sebut glow tempatan, tak berapa sedap ini. Okey, itu secara sepintas lalu. Okey, apakah yang ada dalam tajuk individu lokal ni? Ialah yang minggu lepas kita telah pun belajar tentang ciri individu lokal. Ciri individu lokal, masih ingat lagi? Sikap individu lokal, sikapnya macam mana? Masih ingat lagi? Saya tidak mau ulas itu. Tapi minggu ini kita akan sambung dengan tajuk kepentingan menjadi individu lokal. Kepentingan, apakah kepentingannya? Apa kegunaannya? Okey, mengapa perlu menjadi individu lokal? Okey, yang tajuk yang seterusnya, tajuk kecil ya. Kesan sekiranya individu lokal tidak bersikap lokal. Kesan sekiranya individu tidak bersikap lokal. Tidak bersikap, apa akibatnya? Apa akibatnya? Impact. So, seterusnya, ya, kepentingan menjadi individu lokal. Apa kepentingan dia? Kenapa perlu jadi? Yang pertama ialah, boleh nampak situ? Okey. Membentuk individu yang kreatif dan inovatif. Kita akan ulas kemudian. Kita bacakan dulu. Meningkatkan imej negara di persada dunia. Okey. Menghadapi cabaran global dan lokal. Okey. Dan kemudiannya melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Apakah yang dimaksudkan dengan keempat-empat kepentingan ini? Okey. Yang pertama kita bacakan dulu, nanti kita ulas secara lanjut ya. Okey. Membentuk individu yang kreatif dan inovatif, iaitu dapat melahirkan individu yang mempunyai sikap dan pemikiran yang berkualiti tinggi. Okey, melahirkan individu yang mempunyai sikap, sudahlah sikap, perbuatan, maka ada pemikiran yang berkualiti tinggi, berilmu dan berkemahiran dalam membuat keputusan. Berilmu, ada ilmu dan mahir dalam membuat keputusan. Okey, meningkatkan imej negara di persada dunia. Yang dimasukkannya ialah mampu bersaing dengan dunia luar selain daripada negara sendiri, mencapai prestasi yang cemerlang ya. Menghadapi cabaran lokal ialah bermaksud mampu mengekalkan identiti tempatan lokal. Okey. Kemudian kemampuan menghadapi cabaran global. Kekal identiti lokal, mampu menghadapi cabaran global. Okey. Manakala melestarikan pembangunan negara dan modal insan, dapat memberikan sumbangan yang progresif dalam pembangunan negara. Okey, memberikan sumbangan yang progresif dalam pembangunan negara, berfikiran di luar kotak dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan wawasan. Okey, itu dia. Okey. Kepentingan menjadi individu lokal, membentuk individu yang kreatif dan inovatif. Kepentingan dia supaya seperti yang kita telah sebutkan tadi, dapat melahirkan individu yang mempunyai sikap dan pemikiran yang berkualiti tinggi, berilmu dan berkemahiran dalam membuat keputusan. So, ciri-ciri individu kreatif itu menurut Catena pada tahun 1992 dan Davis juga dalam tahun 1992, itu dia punya kajian. Okey, ciri-ciri individu kreatif. Macam mana jadi orang yang kreatif dan inovatif? Dia ada ciri-ciri pula. Ciri-cirinya ialah cekap bekerja, bekerja keras, berimajinasi. Walaupun berimajinasi, tapi dia tidak meninggalkan realiti. Suka meneroka, suka mencuba. Dia bersikap terbuka, dapat menerima, fleksibel. Fleksibel. Fleksibel tu apa? Fleksibel tu ialah dia mudah.
Okey, objektif dia ada objektif dia untuk mencapai sesuatu, sensitif kepada persekitaran, suka mencuba ya, suka mencuba, suka meneroka tadi ya. Kemahiran mensintesis, kemahiran dia menguji, kemudian fleksibel, humor, humor ni lucu, tak semestinya. Okey, berkeyakinan, sentiasa yakin apa yang dia buatnya betul. Kadang-kadang kalau salah pun kita perbetulkan. Okey, berintelektual, ada pemikiran intelektual dan suka main-main. Ini ciri-ciri individu kreatif, suka main-main. Tapi main-main itu membuahkan hasil, bukannya main-main. Faham? Okey, faham. Okey, itu membentuk individu yang kreatif dan inovatif. Kepentingan. Ingat tu. Okey. Kemudian kepentingan menjadi individu lokal yang kedua ialah meningkatkan imej negara di persada dunia. Okey, mampu bersaing dengan dunia luar, mencapai prestasi yang cemerlang. Okey, contohnya kejayaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey, orang kenal. Salah seorangnya ialah ini siapa gambarnya? Syed Muzaffar ya, Datuk. Sekarang angkasawan pertama Malaysia. Yang kedua ialah Naim Hamid. Ini contoh-contoh saja, contoh-contoh. Dia adalah pelajar sekolah seni Malaysia Johor, menerima sijil merit di 19th International High School Art Festival Tokyo, Jepun. Di Jepun. Di Jepun, bukan di negara kita. Ini siapa yang tidak kenal dalam bidang sukan? Bila sebut dia Azizul Hasni Awang. Okey, siapa dia? Okey. Ya, The Flash dalam basikal ya, antarabangsa. So, ini kejayaan 8 belia Malaysia. Jadi contoh meningkatkan imej negara di persada dunia. Bila sebut Lee Chong Wei, semua one word. Kenal. Nicole and David kenal. Siapa itu? Datuk Siti Nurhaliza. Okey. Okey, itu antara-antaranya lah. Yang lain tu boleh kita tengok. Oh, okey. Okey. Kemudian yang ketiga ialah kepentingan menjadi individu lokal menghadapi cabaran lokal. Dia sedia menghadapi, sentiasa mampu mengekalkan identiti lokal. Bagaimana mampu mengekalkan identiti lokal, kemampuan menghadapi cabaran global. Contoh, kita bagi contoh. Dia, kalau kita tengok di gambar tersebut, okey, kita boleh zoom sini. Okey, macam mana kita tahu ini adalah orang Malaysia? Okey, International Nanotechnology. Yang ini kita tengok dah, oh ini Indon ke Malaysia? Indonesia atau Malaysia? Ya, ini kita tengok Malaysia, ini batik Malaysia. Okey, itu contoh daripada segi pakaian. Ini Korea, Korea Cyber International Genius Inventor Fair. Okey, kita bagi contoh lagi. Ini kalau tengok je memang ini tentera Malaysia ni. Yang di belakang ialah tentera London yang menjaga pintu pagar istana kota. Okey, itu menghadapi cabaran lokal. Kita mampu mengekalkan identiti lokal. Okey, mampu menghadapi cabaran global. Itu sebagai contohnya. Itu contoh. Gambar-gambar ni adalah sebagai contoh ya. Yang seterusnya ialah melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Melestarikan pembangunan negara. Okey, mencantikkan lagi, membentuk pembangunan negara dan modal insan. Siapa itu modal insan? Kamu modal insan. Anak-anak semua, remaja, ada gangguan elektrik. Okey, modal insan. Okey, ya. Yang dimaksudkan ialah dapat memberikan sumbangan yang progresif dalam pembangunan negara. Sumbangan progresif. Okey, progres sentiasa menaik ya dalam pembangunan negara. Berfikiran di luar kotak dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan wawasan. Berfikiran di luar kotak dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan wawasan. Contohnya kita ambil gambar ni. Ini kanak-kanak je, kanak-kanak menang ya, menang. Okey, modal insan lah. Kanak-kanak ni adalah modal insan. Modal. Okey, di masa depan nanti, in the future, dia akan jadi pemimpin. Kanak-kanak ini kalau kita latih dia, contohnya ini, pemenang antarabangsa. Okey, di peringkat antarabangsa. Tapi dia masih bersikap bahawa tengok, oh orang Malaysia ni, ini kerana gambar dia dengan kerbau international. So, lain-lain ni boleh kita juga lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan. Ini tajuk yang kedua tadi ya. Kesan sekiranya individu tidak bersikap global. Apakah kesan-kesannya? Kau nantikan kesannya. Okey, dia ada 7 kesan ya. Yang pertama, mudah terpengaruh dengan budaya luar. Individu tidak bersikap lokal, mudah terpengaruh dengan budaya luar. Transformasi kemajuan negara terjejas. Transformasi
Kepakaran dan kemahiran yang terhad dalam bidang yang dicuburi. Setakat itu saja. Nanti kita ulas ya. Kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Sukar untuk bersaing. Hilang nilai, etika dan jati diri dalam mengejar arus globalisasi. Kejar tapi hilang. Apa yang hilang nanti kita ulas ya. Kurang kemampuan untuk menghadapi masalah secara holistik. Kurang kemampuan untuk menghadapi masalah secara holistik. Kesukaran menerima kepelbagaian sosio-budaya. Sukar menerima kepelbagaian sosio-budaya. Okey, kita terangkan satu persatu ya. Kesan sekiranya individu tidak bersikap global. Dia mudah terpengaruh dengan budaya luar. Contohnya ini, pengaruh barat. Sentiasa kita cakap barat adalah satu negara yang akan mempengaruhi kita untuk whatsoever ada sesuatu yang buruk. Tapi betulkah pengaruh barat dalam Malaysia baik atau buruk? Okey, kadang-kadang pengaruh barat itu dia pun mau belajar daripada kita. Dia pun mau tahu identiti kita. Tapi kita pula yang terpengaruh dengan dia orang. Kenapa? Why? Tepuk dada, tanya diri sendiri ya. Ada yang baik itu kita ambil, yang tidak baik itu tak payah ikut. Tapi orang yang mengambil yang tidak baik itu, dia tidak bersikap global, sudah mudah terpengaruh dengan budaya luar. Faham? Okey. Seterusnya ialah kesan transformasi kemajuan negara terjejas. Apa yang dimaksudkan terjejas? Kita tengok gambar ini. Okey, transformasinya hanya sebahagian saja. Sebelah sana ada elektrik, sebelah sana ada lampu, tapi yang sebelah sini di bawah kegelapan. Okey, daripada segi perubatan, kemiskinan tidak dapat dicapai oleh semua orang. Transformasi kemajuan negara terjejas. Sebab individu tidak bersikap lokal. Dia sikap lokal je, ataupun dia sikap global je, dia tidak peduli orang. Okey. Kemudian ini ialah gambar orang kebuluran. Mungkin dia orang kata kebuluran, kekurangan makanan sebab dia fikir tentang dirinya sendiri. Itu bersikap tidak bersikap global. Dan ini gambarnya. Okey. Di sebelah sana maju, ada bangunan besar, tapi di sini jadi kemajuan negara terjejas. Di sini orang tidak mau maju, di sana orang mau maju. Boleh faham tu? Transformasi kemajuan negara terjejas kerana tidak bersikap global. Okey. Kemudian kepakaran, seterusnya kepakaran dan kemahiran yang terhad dalam bidang yang diceburi. Dulu kepakaran dia, ini zaman batu ya, boleh nampak jelas gambar sana. Orang menggunakan kayu, batu, okey. Pakaian tidak ada ya, pakai kulit binatang. Kemudian kita canggih maju lagi. Kalau kamu tahu apa benda ini, ini ialah papan batu. Dulu tak ada buku, inilah tulis. Ingat. Dan zaman sekarang jadi semua dalam gadget. Kita panggil gadget. Tapi kalau kita tidak menerima teknologi global, kita masih di sini, ditakuk yang lama. Tak nak maju. Okey. Kepakaran kemahiran yang terhad dalam bidang dicuburi. Setakat masak dengan api di luar rumah. Sekarang ada dapur, ada microwave oven dan sebagainya. Tidak mau terima. Kita mesti masak guna api. Tidak mau guna microwave masuk dalam, nanti macam-macam lah ada whatever. Okey. Kepakaran dan kemahiran yang terhad dalam bidang yang dicuburi. Terhad saja. Sebabnya individu tidak bersikap global, tidak mau menerima kenyataan yang realitinya sekarang semakin membangun. Okey, kita teruskan dengan kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Sukar bersaing dan berkomunikasi dengan luar. Okey, tengok gambar ni. Zaman dulu, kalaulah masih dulu tu kotak surat ni, kotak surat, ada pernah hantar surat? Tak pernah. Kita biasa sekarang email. Okey, TV pun besar. Sekarang TV kecil, nipis. Dulu pakai kereta kuda, sekarang pakai kereta motosikal dan kapal terbang dan sebagainya. Okey, kalaulah kita tidak mau, individu tidak bersikap lokal, dia tidak mau menerima kemajuan, tidak mau menerima idea luar, maka sampai itu je lah. Pergi kedai jalan kaki je lah, walaupun ada 100 km jalan kaki lah, semata-mata nak beli sebungkus belacan. Jadi apa kau rasa? Okey, 10 tahun dahulu, inilah bentuk komputer ni. Okey, gemuk, besar, berat.
sekarang pakai laptop je kecil ya. Itu kita harus menerima perubahan zaman ya, perubahan zaman. Okey. So, kalau kita tidak menerima, itulah akan menyebabkan individu tidak bersikap lokal, sukar bersaing dengan dan berkomunikasi dengan dunia luar, sukar. Okey. Seterusnya ialah hilang nilai etika dan jati diri dalam mengejar arus globalisasi. Hilang nilai etika. Okey, dulu asalnya kita dengan pelbagai pakaian, pelbagai kaum, dengan pelbagai perhiasan, okey, pelbagai bahasa, itu lokal tempat kita. Cakap Melayu, cakap Kedazan, cakap Iban, cakap Moro, cakap Dusun dan sebagainya. Tapi kalau sudah hilang nilai etika, hilang jati diri dalam dirinya, tak ada, kita mengejar arus globalisasi. Okey, barat berpakaian begini kita pun ikut, barat buat begini kita pun ikut, buat itu, okay. ikut maka hilang jati diri. Ini orang ini walaupun muka dia hitam, itu nampak muka tapi faham hilang nilai biasa kita jumpa orang, kita bagi salam, selamat pagi, selamat sejahtera, tunduk sikit, contoh je kan. Tiba-tiba kita jumpa orang, so itulah hilang nilai etika dan jati diri dalam mengejar arus globalisasi. Okey, seterusnya ialah kurang kemampuan untuk menghadapi masalah secara holistik. Kurang kemampuan. Okey, kurang kemampuan. Apa yang dimaksudkan dengan holistik? Istilah holistik bermaksud dari segi etimologi, dari segi bahasa lah, menyeluruh, secara menyeluruh. Bahasa Inggeris holistic, balance, okey, keseimbangan, integrated, okey, bersambungan, dan sustainable, fleksibel lah. Okey. So, ini adalah contoh gambar di bawah dulu lah, contoh gambar di bawah lah. So, dia sudah selesaikan pipe ni contoh, tetapi sambungan ini dia sudah selesaikan masalah pipe yang kecil-kecil, tapi pipe yang besar tu nak sambung di mana? Itu dia boleh selesaikan sedikit je masalah, tidak secara menyeluruh. Dia ada masalah lagi yang besar. Okey, contohnya ini. Ini gambar ni, gambar apa nama? Gambar tu, gambar setinggan Kawasan di sana sudah pun membangun, maju, canggih, tapi masih ada kawasan-kawasan yang mundur. Jadi masalah pembangunan tidak diselesaikan secara holistik, tidak keseluruhannya, hanya sebagian tempat je. Okey, sebab orang ini, kawasan ini tidak bersikap lokal, tidak mau menerima pembangunan. Orang di sana pula tidak bersikap lokal juga, tidak mau bekerjasama supaya orang yang bersikap lokal ini menjadi maju. Okey, ada di antara dua derajat di situ. Okey, itu boleh faham tentang kurang kemampuan untuk menghadapi masalah secara holistik. Okey, secara keseluruhan. Okey, kesukaran menerima kepelbagaian sosio-budaya. Ini yang terakhir. Kesukaran menerima kepelbagaian sosio-budaya. Kau bangsa lain saya tidak boleh terima, kau makan itu saya tidak boleh terima, saya mau makan yang saya punya saja. Bagi contoh lah, ini makanan. Dia banyak lagi, pakaian, bahasa, nyanyian, percakapan, hiburan, ekonomi, okey, dan sebagainya lah, kepelbagaian sosial budaya kan. Okey, so contohnya ini, ini memes ni, semua mesti dah tahu. Saya tak boleh terima makan nasi je. Tetap makan ikan, okey, ikan. Tapi yang makan ikan dengan kuih, dengan buah ni saya tak boleh terima. Saya orang Malaysia, saya tak boleh. Saya mesti makan nasi. Nasi. Tapi kalau kau pergi London pula, London, Amerika, mana ada nasi? Makanan ruji mereka ialah kena cari tempat. Saya tak boleh pergi luar negara sebab saya mau nasi, makan nasi, tak boleh nak makan benda lain. Tak boleh gitu. Sukar ya, itu orang yang tidak, individu yang tidak bersikap lokal ya, dia sukar menerima kepelbagaian sosio budaya. Ini sampai 3 ni tak boleh. Dia dalam hati dia terstop. Gitu. Makan pakai candas. Candas lah pula. Apa ni? Chopstick. Chopstick. Tak boleh. Okay. Makan pakai sudu garpu. Boleh tak? Tak boleh.
Tak boleh, kita tak boleh makan. Makan pakai dua tangan, kiri dan kanan pun tak boleh, tak boleh. Tak boleh, saya tak boleh terima tu. Ha? Siapa makan begini masuk neraka. Mesti makan menggunakan tangan kanan je, sebelah tangan. Bila kita tengok orang makan guna chopstick, dia bukan orang tu, alien. Bagai orang pakai sudu garpu, dia bukan orang tu. Itu alien, planet lain. Pakai dua tangan, itu alien. Kita tak boleh. Dia punya pemikiran tidak bersikap lokal, dia tidak boleh terima kepelbagaian sosial budaya. Macam-macam lah. Kalau pakaian pun gitu juga, kita tak boleh terima. Sebenarnya kalau bersikap lokal, kita okey, kita kekalkan identiti kita, tapi kita boleh terima idea orang. Begitu ya. Ini contoh-contoh kesan sekiranya individu tidak bersikap lokal yang tadi tu. Okey, ada dua tajuk tadi. Okey, nilai-nilai universal dalam tajuk inilah individu lokal kita boleh gunakan kepercayaan kepada Tuhan, kerana Tuhan mewujudkan pelbagai bangsa, kaum, supaya kita saling kenal mengenali, hormat menghormati. Itu dah sebabnya. Takkanlah satu kaumnya, satu bangsanya, satu tempatnya. Okey. Berhemah tinggi, nilai universal hemat tinggi, sopan santun, bila jumpa orang hormat, bagi salam. Itu nilai universal. Harga diri, kita harga diri kita tingkatkan, kita percaya, kita yakin dengan harga diri kita punya jati diri, kita yakin, tapi tanpa membelakangkan orang lain punya harga diri. Jangan kata, oh dia tak baik, saya baik, bangsa saya paling baik. Itu tak boleh. Toleransi, sebab itu kita kena toleransi, kita bersikap bernilai, ada nilai toleransi. Kita boleh terima dia, kita hormat dia, orang boleh terima kita, orang hormat kita. Dalam quotes sebelum orang mau menghormati kita, kita hormat dulu orang, baru orang menghormati kita. Itu namanya hormat menghormati. Kemudian patriotisme, patriotisme, kita ada nilai kenegaraan yang tinggi. Negara kita pegang, I am from Malaysia, walaupun kau tinggal di London, Antartika dan sebagainya, Jepun, Korea, and so on. Okay. So tajuk kita hari ini adalah individu lokal. Semoga semua pelajar faham apa yang kita bincangkan pada hari ini. Itu. Okay. So kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang seterusnya. Okay. Salam sejahtera. Bye.